Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah menyokong channel aku ni, so that channel aku ni boleh grow lagi dekat YouTube. I really appreciate support guys. Kalau pada support memang gempak gila guys. Okay, jadi teruskan lagi sokongan pada korang. Okay, untuk kisah hari ni aku dah sampai untuk korang adalah berkenaan dengan Bapak Setan. Bapak Setan ataupun seorang lelaki di mana dia telah dipengaruhi dengan bisikan halus iblis, di mana membuatkan dia melakukan satu jenayah yang teramat besar guys. And memang agak tragis lah tentang apa yang telah terjadi dalam kes ini. Ok, jadi tanpa memuasa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Jadi, kes ini berlaku di negara China pada 2 November tahun 2020. Seorang lelaki, dia ni merupakan seorang bapa, telah membunuh 2 orang anak dia dengan cara yang begitu kejam guys. Memang tak boleh nak imagine lah, okay, bagaimana seorang bapa boleh buat macam ni dekat anak-anak dia guys. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kan di sebalik pembunuhan yang kejam dan juga tidak berperi kemanusiaan ni kan. And lagi-lagi yang paling sedih is mangsa dia adalah darah daging dia sendiri weh. Aku just tak boleh nak digest apa yang sedang melalui dalam kepala otak lelaki ni. Jadi permulaan kisah ini berlaku pada tahun 2017 di mana seorang lelaki bernama Zhang Bo yang telah mengkahwini dengan gadis idamannya yang bernama Chen Meilin. Dan daripada hasil perkahwinan mereka itu, mereka telah dihadiahkan ataupun dianugerahkan 2 orang anak cahaya mata. Anak cahaya mata. Cahaya mata guys. Sorry. Kemudian pada tahun 2018, lahirlah anak sulung mereka. Okay? Dan anak sulung mereka itu adalah seorang anak perempuan. Dan nama anak perempuan dia ni aku akan tulislah dekat tengah-tengah video ni sebab aku tak berapa nak reti lah sebut nama diorang kan salah cakap pula kan. Okey, dan setahun kemudian pula anak kedua mereka iaitu anak seorang lelaki telah dilahirkan. Dan nak diringkaskan cerita lah, okey, macam biasalah keluarga diorang kan dah melahirkan anak semua kan and menjaga anak mereka untuk membesar bagai semua. Okey, tetapi setahun berikutnya guys, malangnya perkahwinan mereka itu tidak berapa nak menjadilah. Okey, di mana dekat situ mereka telah pun membuat keputusan untuk bercerai, iaitu pada bulan Februari pada tahun 2020. So macam mana penceraian mereka itu berlaku kan? Okay, basically penceraian mereka itu berlaku akibat daripada Zhang Bo iaitu suami kepada Chen telah menjalinkan hubungan dengan seorang wanita yang bernama Ye Chenglen. So basically lepas dah bercerai tu kan, dia persoalan tentang hak penjagaan anak mereka. Macam mana pula kan nasib anak-anak mereka ni kan, macam kesian tu baru lahir and then dia punya mak bapak dah bercerai pula kan. Okay, so basically apa keputusan yang telah dilakukan oleh mereka berdua adalah anak perempuan itu akan dijaga oleh isteri dia dan untuk anak lelaki pula akan dijaga oleh Zhang Bo. And this is where the interesting part bermula guys. Okay, sebab selepas Zhang Bo telah bercerai dengan isteri dia, Zhang Bo ni kan dia telah menerima desakan berkali-kali daripada dia punya perempuan baru dia lah, okay, yang bernama Ye. Kita panggil dia Ye, senang sikit lah kan. Okay, so Ye ni dia dah banyak kali mendesak si Zhang Bo ni. Okay, jadi persoalan dia, apakah desakan yang telah dilakukan oleh Ye terhadap Zhang Bo? Bagi aku, desakan oleh Ye ni kan memang bagi aku iblis gila, memang setan gila punya perangai lah. Okay, sebab Ye ni dia telah menyuruh Zhang Bo untuk membunuh anak-anak dia guys. Okay, aku tak tahulah macam mana ada manusia yang tergamak untuk mempunyai pemikiran yang macam ni tau. And Ye katalah yang ada sebab why kenapa dia mendesak Zhang Bo untuk membunuh anak-anak dia itu. So basically Ye ni dia telah menyuruh Zhang Bo untuk membunuh anak dia adalah sebab alasan dia alasan is because ibu bapa Ye ni dia tak suka dengan lelaki yang berstatus yang sudah mempunyai anak daripada perkahwinan dia sebelumnya itu. Ini pun lagi satu jugalah aku jam okay. Sampai tahap macam ni kan, diorang punya thinking yang kalau anak mereka tu nak kahwin dengan orang lain, dia tak nak lelaki tu ada
anak dia daripada perkahwinan sebelum ni, which is aku tak faham guys. Okay, apa pendapat korang maybe korang boleh tinggalkan dalam komen ke apa kan, sebab aku serius baik aku baca cerita ni, aku tak boleh nak digest pemikiran Ye dan juga keluarga dia guys. Tetapi kan guys, bila Zhang Bo menerima desakan macam tu daripada si Ye ni kan, I mean, gila apa, mestilah dia tak nak bunuh kan anak sendiri, agak-agak lah kan, tipulah, dah tak ada sifat kasih sayang terhadap anak sendiri kan. Okay, sampaikan satu masa ni kan, bila Ye menyuruh Zhang Bo untuk membuat sedemikian, of course lah Zhang Bo mestilah macam member memang takkan on immediately lah, takkan macam Ye cakap kau bunuh anak kau sekarang, Zhang Bo pun macam okay on, kita kasih jadi. Tak guys, okay, mesti ada macam pertelingkahan sikit, betul tak? Okay, so bila Zhang Bo berperangai macam tu kan, si Ye ni kan, dia even telah mengugut Zhang Bo yang dia akan mengerat pergelangan tangannya guys kalau si Zhang Bo ni tak nak buat apa yang telah disuruh oleh Ye, which is membunuh 2 orang anak dia itu. Seriously mental by si Ye ni So berkenaan dengan kisah ni kan guys, bila aku baca kan pasal kisah ni kan, bila aku dah tengok macam mana perangai si Ye ni mendesak si Zhang Bo untuk bunuh anak dia kan, aku definitely akan fikir macam Zhang Bo takkanlah dia nak bunuh anak dia kan. Tetapi malangnya agak menyedihkan guys. Okay, disebabkan Zhang Bo ni dia tak nak rasa tertekan gila, stres gila dengan desakan si Ye ni kan, dia telah bersepakat dengan Ye. Okay, and apa yang mereka buat kan, okay, mereka telah berpakat untuk melenyapkan nyawa 2 orang anak dia itu guys, dan mereka akan membuat satu plot pembunuhan di mana ia seolah-olah macam satu kematian yang tidak disengajakan. Aduhai, serius mat, apa punya setan manusia jadi lah. Dan moving forward, pada bulan November tahun 2020, Zhang Bo dia telah pergi ke rumah bekas isteri dia iaitu Chen untuk menjemput anak perempuan dia. Sebab yalah, hak penjagaan kan. Okey, anak perempuan dengan isteri dia, anak lelaki dengan si Zhang Bo ni. Okey, so dia pun telah memberitahu si Chen ni lah yang dia nak bawa anak perempuan dia untuk pergi beli baju baru. Member nak bawa pergi shopping lah cerita dia kan. Okey, bawa pergi shopping. Kononnya lah si Zhang Bo ni. So okey lah, macam biasalah dia dah jemput si anak perempuan dia itu kan. Okey, and then tapi obviously dia tidak pergi shopping guys, dia tidak pun pergi nak beli baju baru untuk anak dia, tak ada guys. Okey, sebab dia pun telah balik ke rumah dia. Jadi sebaik sahaja dia dah sampai ke rumah kan, macam biasalah dah bawa anak dia semua kan. So dia dah bawa balik rumah, and then anak perempuan dia jumpa anak lelaki dia, adik-beradik dah berjumpa, so happy-happy, betul tak? Okey, tetapi all of a sudden guys, secara tiba-tiba mungkinlah Zhang Bo ni dah kena rasuk ke apa ke, dia mengambil kedua-dua orang anak dia itu dan dia telah membaling kedua-dua orang anak dia itu daripada balkoni rumah dia, balkoni rumah apartmen dia, daripada tingkat 15. Dan ya, macam tadilah aku cakap kan, si Zhang Bo ni dia memang stres dengan desakan daripada perempuan labau tu kan, si Ye tu. Okey, sebab sebelum itu kan dia rasa tertekan sebab pada time tu sebelum dia melakukan whatever pembunuhan ni kan, dia ada tengah FaceTime ataupun video call lah bersama Ye. And pada time tu kan, Ye still macam mendesak si Zhang Bo ni macam, kalau kau tak bunuh anak-anak kau, aku memang akan mencederakan diri aku ini. Dia dah ugut macam tu tau. So from there, Zhang Bo ni dia rasa begitu tertekan sampaikan dia tergamak untuk membunuh anak-anak dia sendiri guys. Dan pada kemudiannya, selepas dia telah melakukan dia punya kekejaman tu kan, si Zhang Bo ni dia pun turun daripada apartmen dia and tengok dekat tempat di mana dia dah buang anak-anak itu. And sambil dia tengok anak dia tu kan, dia pun menangis guys. Tetapi dia punya menangis tu hanyalah lakonan semata-mata. So apa yang telah terjadi kepada anak mereka kan, anak perempuan dia itu telah meninggal dunia serta-merta apabila dia telah dibaling oleh bapa dia. And untuk anak lelaki dia pula telah menghembus nafas terakhirnya semasa dia dalam perjalanan dalam ambulans ke hospital. Memang sedih gila weh. Bila involve budak-budak ni kan, memang
Aku nak baca pun kisah ni kan, bila dah sampai to this point kan, di mana yelah kekejaman dia dah buat dekat anak dia kan, memang tak sampai hati guys. Aku just persoalkan lah, kenapa ada manusia macam ni dalam dunia ni. Jadi selepas segala itu telah berlaku kan, of course lah segala penyiasatan semua akan dibuka, akan dilakukan whatever semua kan, investigation terhadap si Zhang Bo ni semua kan. Okay, so kematian anak-anak Zhang Bo ni kan diklasifikasikan sebagai kematian secara tidak sengaja. Itu adalah dakwaan daripada Zhang Mo, di mana dia katakan kejadian itu telah berlaku sewaktu dia sedang tidur. So basically daripada dia punya side tu, dia mengatakan yang mungkinlah anak-anak dia panjat balkoni ke apa yang jatuh kan. So itulah apa point ataupun apa dakwaan yang telah disebut oleh Zhang Bo. Tetapi guys, pada akhirnya segalanya terbongkar juga apabila Zhang Bo dia memang dah tak boleh nak bertolak dalih dah, memang dah tak boleh nak elak daripada desakan dan juga persoalan daripada pihak penyiasat kan. End up dia pun telah membuat pengakuan bahawa dia telah membunuh kedua-dua orang anak dia itu. Dan macam biasa guys, dalam setiap pembunuhan mesti ada motif dia kan. Okey, jadi apakah motif Zhang Bo sebenarnya dalam kes ini? Okey, so basically motif dia ni kan guys, hanya adalah semata-mata untuk dia hidup bersama Ye. Dan bukan itu saja, bukan sekadar nak hidup bersama Ye tau, okey, tetapi so that dia boleh hidup bersama Ye tanpa kehadiran anak-anak dia itu. So aku tak tahulah, mungkin apa korang rasa, siapa setan dia sebenarnya kan? Okey, si Ye ke ataupun si Zhang Bo bapak ni kan? Okey, bagi aku je lah, of course lah, Ye memanglah dia duk desak-desak kan, memang dia dah setan. Tetapi Zhang Bo anak sendiri kot kan? Apa lagi setan weh bila kau sendiri bunuh anak kau kan, buang daripada balkoni bertingkat 15 hanya semata-mata untuk hidup dengan perempuan ni. Aku just tak boleh imagine apakah perasaan bekas isteri Zhang Bo apabila ini semua telah berlaku. Jadi berhubung dengan perbicaraan kes ini pada Disember tahun 2021, Zhang Bo dia telah dijatuhkan hukuman mati tentang apa yang telah dibuat olehnya ke atas kedua orang anak dia itu. Dan apa pula kan dengan si Mangkuk Ayun Ye ni kan, okey, dia pun sama guys, dia pun menerima nasib yang sama seperti Zhang Bo, di mana dia juga telah dijatuhkan hukuman mati akibat dia telah mendesak-desak Zhang Bo untuk melakukan pembunuhan yang kejam itu. Dan kes ini obviously lah dia memang jadi liputan media lah, memang kecoh lah. Okey, sebab yalah memang tak boleh nak digest weh benda jadi, memang sick gila lah, memang sick mental gila lah tentang apa yang telah terjadi So agak kecoh lah tentang kes ni. Tetapi yes, it is a very very tragic case guys. Dua orang anak yang baru saja lahir kan, belum nak kenal dunia lagi kan, tetapi telah dibunuh dengan kejam oleh bapa sendiri semata-mata untuk hidup dengan perempuan yang telah menghancurkan rumah tangga dia itu. Memang sedih gila guys. Jadi sampai sini saja yang aku boleh share dengan korang tentang kes pembunuhan dua orang anak yang telah dilakukan oleh seorang bapa. Okay, and basically dia ni memang bapa setan lah, bapa setan, and macam aku cakap tadi lah, lelaki yang telah dipengaruhi oleh bisikan iblis, iaitu Ye, di mana dua orang anak yang tidak bersalah telah menjadi mangsa pembunuhan ini. Aku harap korang enjoy dengan konten aku kali ni, and aku nak minta maaf atas segala kekurangan. Macam biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen. I really appreciate your support guys. Keep on supporting my channel, okay? And yes, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye.